kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Ruh yang ada pada diri kita inilah, yang ada pada yang satu esa kepada diri kita. Itu satu tu aja ruh yang ditiupkan. Pada diri rahasia. Satu dengannya, satu dengan jiwa, satu dengan jasad. Jadi ruh itu bukan di luar daripada jasad, bukan pula di dalam jasad. Bukan di atas jasad, bukan di bawah jasad, bukan di kiri jasad, bukan di kanan jasad. Ruh itu satu esa dengan jasad, tidak boleh dipisahkan. Di mana ada ruh, di situ ada jasad. Kemana kau memandang ruh, di situ jasad memandang. Di mana saja kau ada wahai ruh, di situ aku ada. Kata jasad. Ada yang bunyi macam itu kan? Di mana saja kau ruh, di situ aku ada. Banyak yang menisbatkan ke Tuhan kan? Nah, baru dia tahu tuh. Yang selama ini dikatakannya tuh, di mana kau, gitu, di mana aku situ pula kau, dah terbalik dia jadinya. Itu makanya jangan menyalah-nyalakan makrifat. Karena semua makrifat itu betul, ya. Kalau ada yang mengaku makrifat tu hadi, jangan disalah. Karena yang betul itu makrifat tu, selain makrifatullah itu jangan disalahkan. Ruh itu tidak di luar, tak di dalam. Ruh itu tidak boleh dirasa. Ruh itu tidak boleh diingat. Ruh itu tidak boleh dilihat. Ruh itu tidak boleh dipandang. Ruh itu tidak boleh dijumpa. Tidak boleh dilihat. Tidak boleh dibayang-bayang. Tidak boleh dirasa-rasa. Ruh, tidak boleh kau lihat itu. Tidak pernah kau jumpa itu. Sampai bila masa pun tidak pernah kau jumpa roh kamu itu. Relax saja. Waktu buang takbir tu, waktu angkat takbir tu, relax. Sentiasa tenang. Jangan ingat-ingat apapun jua semasa tegak berdiri sembahyang. Jangan ingat-ingat yang lain selain Allah. Jangan kau mengingat. Jangan ingat-ingat. Jangan mengingat-mengingat selain Allah. Jangan. Jangan rasa-rasa, jangan merasa-merasa, jangan dirasa-rasa selain Allah. Barulah tenang jiwa kita masa kita sembahyang. Kalau tak makan nasi sehari macam mana rasanya? Kalau tak makan sehari bagaimana rasanya? Ada rasa yang kurang tak?
Coba buat sembahyang tu macam makan. Kalau tak solat, ada yang kurang rasanya. Baru cantik dia. Sehingga kita tak nak meninggalkan solat itu. Sentiasa kita buat, kerana makan selalu buat. Tanpa rasa susah, tanpa rasa jemu. Jangan meminta-minta di dalam solat. Jangan kau meminta-minta di dalam solat kamu. Solat ini solat, bukan sambil minta-minta. Ada yang solat, di dalam solat meminta-minta, berkata-kata, berhayal-hayal, berpikir-pikir, merasa-rasa. Solat jangan kau campur dengan rasa. Solat jangan kau campur dengan doa. Solat jangan kau campur dengan gerak apapun jua. Solat. Jangan solat kau berdoa. Jangan masa solat kau mengaji. Jangan di masa solat kau berhayal. Jangan kau di masa solat kau memikirkan sesuatu, kau mengingat sesuatu, kau memandang sesuatu, kau merasa sesuatu. Batal solat kamu. Kauli pun ada. Fi'li tu, masa angkat takbir tu, itu kan fi'li. Kau berkata Allahu Akbar, itu kauli. Hatimu sentiasa bersama, hatimu sentiasa memuji, itu qalbi. Ketiga-tiga rukun ni mesti sama-sama jalan, barulah sempurna solat. Ada fi'li, tak ada kauli, tak boleh. Kecuali kamu tidak boleh berkata-kata, tak boleh mendengar, maka gunakan fi'li. Apabila jasad kamu, apabila jasmani kamu tidak boleh berbuat sebagaimana orang yang sempurna, maka dengan kauli. Apabila fi'li, kauli juga tiada kepada kamu, boleh qalbi, sah juga, boleh. Jadi solat itu sah dengan fi'li, boleh sah dengan kauli, boleh sah dengan qalbi. Habis kalau baca saja yang tak boleh baca, tak sah kah? Sah juga. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memberatkan. Sesungguhnya Allah itu sangat memudahkan. Boleh kau bunyikan, boleh kau zahirkan, boleh kau rahasiakan, boleh kau nyatakan, boleh diizharkan, boleh. Kau sembunyikan pun, kau rahasiakan pun, boleh. Tak berbunyi pun boleh. Begitu juga syahadat. Syahadat itu kau izharkan, kau nyatakan, kau zahirkan, kau ucapkan, tak kau ucapkan pun, tak kau sebutkan pun, boleh. Sah. Habis kalau orang bisu, nak syahadat macam mana? Orang bisu, engkau suruh syahadat kan? Orang bisu nak kau suruh baca syahadat? Orang bisu nak disuruh mengucapkan syahadat? Tampaknya kau boleh. Baca tak boleh, kau suruh baca juga. Mengamuk kawan. Kau ni buta ke, tuli ke, dah tahu aku ni tak boleh baca, kau suruh baca juga. Ini mana yang bodoh ni? Orang bisu kau suruh baca, orang pekak kau suruh dengar, tentu marah orang. Semua boleh bersyahadat mengikut kemampuan diri masing-masing. Yang bisu bersyahadat dengan caranya, yang boleh berbicara, yang boleh berbunyi mengikut caranya. Jadi jangan menyalahkan, jangan suuzon dengan orang bisu. Orang bisu pun boleh mengenal Allah. Bukan orang yang bukan orang yang boleh berbicara saja boleh mengenal Allah. Orang bisu pun boleh solat juga. Habis kalau nak berkahwin, macam mana orang bisu? Orang bisu macam mana nak kahwin? Tak sebut apa-apa. Orang bisu nak berkahwin, nak menikah, macam mana?
Apa dibaca? Dia tak boleh baca. Suara tak keluar. Macam mana nak dikawinkan dia? Kalbi. Itu ada juru. Ha? Ada juru bahasa isyarat. Ya. Yeah. Habis saksinya orang bisu jugalah. Yang biasanya pada yang juru bahasa itulah. Juru bahasa itulah yang saksinya. Kalau anak-anak kita yang dikatakan Islam, biasanya kita akan memanggil guru ataupun orang yang faham bahasa isyarat. Itu untuk memenuhi tuntutan syariatnya. Kalau bini dia pekak pula? Pekak juga menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat juga. Biasanya ini saya bilang yang biasa lahirnya. Bagi yang bisu dia membawa kepada tetapi dia masih lagi mempunyai penglihatan. Kalau yang bisu dengan pekak, dengan buta pula? Yang itu, dah bisu, pekak, buta pula. Macam mana tu? Yang itu, kita menggunakan satu ketidakupayaan dia yang boleh lagi tidak menggunakan penglihatan dan juga pendengaran. Macam mana nak dinikahkan ni? Macam mana? Cara menikahkannya macam mana? Yang bini dia si pekak dengan si tuli tok nikah dia buta pula. Ini sedap ni kita ni. Macam mana? Dia boleh. Boleh. Itu tadi saya cakap yang umum. Tetapi berbalik kepada dalam kajian atau pengajian kita, itulah antara tiga tadi yang Tuan Guru sebut. Sama ada fi'li, qauli, qalbi. Kalau itu semua itu sudah barang tentu dan barang pasti, qalbi tidak akan hilang. Jadi dalam hak Allah lah, kepada Allah lah semua permasalahan, semua perkara hak Allah lah yang menentukannya. Jadi baik buruknya, betul salahnya, hak dan batilnya itu hanya Allah semata-mata lah yang memberikan hakimnya, yang memberikan hukumnya. Jadi kita jangan menyalah-nyalahkan satu kaum, jangan menyesat-nyesatkan, jangan mengkafir-kafirkan satu kaum. Tidak ada hak kita di situ. Apabila kita melihat kebatilan, cegahlah. Apabila kita melihat yang salah, perbaikilah. Apabila kita melihat yang maksiat, urungkanlah, cegahlah. Siapapun dia. Apabila melihat orang lemah, tolonglah dia, bantulah dia, dengan kemampuan diri kita, dengan apa-apa yang ada pada diri. Tak kira siapapun dia. Ingat, siapapun dia, seugama ke, tak seugama ke, satu kaum ke, yang lain kaum ke, Melayu ke, siapa saja, apabila masih boleh ditolong, masih boleh dibantu, bantulah dia. Jumpa di mana-mana tempat, minta tolong, jelas dia minta tolong kepada kita. Jangan buat-buat tak tahu aja. Jangan memalingkan wajah, jangan memalingkan muka. Tolong dia, bantu dia. InsyaAllah kau juga akan dibukakan rahmat hidayah Allah. Tentang apa? Adam mengawal. Adam mengawal tu cerita saya lah. Saya dulu suka pergi ke hutan. Hutan menembak dan menjala. Kemudian saya pergi hutan. Saya pergi hutan. Rumah saya bila dia sedar dia penat. Macam saya naik bukit tu, dia terasa penat. Itulah, saya naik bukit tu, dia penat. Kalau suami naik bukit, isteri penat. Wah, ini bagus ni. Ini bagus. Aku ni terbalik pula. Dia buat kerja, aku yang penat. Kena saya pergi jalan pagi. Pagi pukul 5. Dia kat rumah ambil kebar, dia semua sini. Jadi bila saya balik tu dia marah. Kita bukan ada mengawal itu macam ada perhubungan kan. Connection.
adakah semasa Adam ni berbuat, bolehkah Hawa ni merasakannya? Mengapa Adam berbuat, Hawa merasakannya? Hawa ni dalam mengandung, Adam pula yang merasakannya. Hawa ni mengandung, Adam ni meminta-minta sesuatu dalam hujung lidah, dalam mengidam. Perempuan mengandung, lelaki pula dalam mengidam. Sesiapa yang perempuannya dalam mengandung, lelakinya tak merasakan apa-apa, ini boleh diperiksakan. Boleh diperiksa. Boleh disimak. Boleh dipertanyakan. Boleh disoal si yang laki-lakinya lah. Sesiapa yang mempunyai, yang memiliki isteri tengah mengandung, pregnant, si suami ini tak dapat rasa apa-apa, ini boleh cek. Boleh? Ya. Boleh dipersoalankan, ya. Boleh cek. Isteri mengandung, pregnant, suami tak rasa apa-apa. Ada suami ada mabuk ada. Itu yang normal lah. Itu yang ada rasa. Ada isteri dia tengah mengandung, tengah pregnant, suami sikit pun rasa tak ada. Buat tak tahu aja, selamba aja. Kau hamil ke, kau mengandung ke, kau pregnant ke, no hal. I am happy. Ya. Yeah. Tak kira, tak rasa, ini suaminya mesti dibawa ke Bomo. Suami mesti bawa ke Bomo. Kena cek ni suaminya ni, betul ke tak betul. Kucing saja, kucing, tahu kucing? Kenal tak kucing? Kenal kucing tak? Itu kalau perempuannya, betinanya itu mengandung, wah ganas tu yang lelaki tu. Jangan cuba-cuba pegang. Itu kucing. Bagaimana lagi manusia? Bagaimana lagi kalau manusia? Kucing saja tengok bini dia dikacau orang, atau ada gangguan, atau merasakan sesuatu, laki dia tu mengganas dia. Jangan kau pegang-pegang ni. Ini bini saya, kata kucing. Kau dekat saja bini aku, memang aku lesing kau, kata kucing. Kata kucing betina, janganlah bang, jangan garang-garang sangat. Air pun tak ada apa-apa lah bang. Air okey lah. Orang jeling-jeling sikit-sikit tu biasalah. Tak boleh. Jeling pun tak boleh. Kata kucing jantan. Itu kucing. Macam mana suami daripada seorang manusia bernama kaum Hawa atau perempuan wanita yang sedang mengandung amanah daripada suami, si suami ini tidak pernah merasakan sesuatu yang dirasakan isteri tengah mengandung pregnant ni. Bagaimana? Kena dibawa ke kalau tidak bawa ke Sayyidina Ali. Macam kalau jumpa Sayyidina Ali, putus kepala dia. Masih ingat lagi kan? Siapa yang diantarkan ke Sayyidina Ali berpisah kepala dengan badan. Mampu lagi.
seseorang salik tu, seseorang pencari ilmu tu, apapun yang mesti awal setuju dulu. Tak kira lah esok macam mana ke, apa ke, kesusahan ke, tak ada ke, aku setuju dulu. Maka Allah akan menunjukkan, maka Allah akan membukakan pintu-pintunya. Kerana keyakinan yang sungguh-sungguh, maka Allah yang memberikan jalannya. Allah kan melihat kesungguh-sungguhan kamu, niat. Satu saja duduk niat baik itu, siapa yang mengiyakannya? Siapa yang mengijabahkannya kalau bukan Allah? Mana boleh kita ni menginginkan sesuatu tanpa ada keizinan daripada Allah. La tatarabu zaratin biiznillah. Sesiapa yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, maka Allah akan membukakan jalannya. Sesiapa yang menginginkan sesuatu kesuksesan tanpa izin daripada Allah, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil. Jadi keberhasilan itu ketentuan kehendak daripada Allah, bukan daripada yang berkehendak, yang menginginkan kehendak itu. Tapi sentiasa kehendak Allah itu sendiri yang berkehendak. Maka adalah sesuatu itu dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi yang mengadakan sesuatu itu sesuatu juga. Kalau yang bukan sesuatu itu mengadakan yang bukan sesuatu juga. Itu makanya dipanggil yang zahir, yang batin, aku juga. Maka Rabbul Alamin ini mengadakan sesuatu, diadakan yang bukan sesuatu. Jadi yang bukan sesuatu itu zahir kepada yang sesuatu. Maka zahirlah yang bukan sesuatu itu. Maka nyatalah yang bukan sesuatu itu pada sesuatu. Karena asma'nya, af'alnya, sifatnya, zatnya. Jadi kalau zahir asma, af'al, sifat, zat, dia tidak berasma. Karena zahir asma itu daripada yang bukan sesuatu. Yang bukan sesuatu itu kan tidak berasma. Yang bukan sesuatu itu tidak beraf'al. Karena dia ingin dikenal, maka dia menciptakan barulah zahir sesuatu. Daripada yang bukan, barulah dikenal. Begitulah belajar. Jelas, terang. Siapa yang mengadakan yang bukan sesuatu itu? Mana ada? Karena dia sedia ada. Nah, yang sesuatu itu daripada yang bukan, itulah keadaan Tuhan. Hanya yang bukan sesuatu yang boleh mengadakan yang bukan sesuatu. Yang sesuatu. Yang bukan sesuatu itulah yang boleh mengadakan sesuatu. Nah, sesuatu ni boleh mengadakan sesuatu izin daripada yang bukan sesuatu. Jadi yang gaib itu hanya bagi Allah. Tidak ada satupun yang gaib kecuali di dirinya sendiri. Kan sudah dinyatakan, macam mana nak gaib pula? Jadi surga itu tak gaib. Surga itu nyata, neraka itu tak gaib. Neraka itu nyata. Karena yang diciptakan. Maksud dicipta itu kan zahir. Maksud diciptakan itu zahirlah. Tiap-tiap yang diciptakan itu setiap yang nyata zahir. Setiap yang zahir wujudlah. Siapa yang menzahirkan itu? Siapa yang menzahirkan yang zahir itu? Yang zahirlah. Yang menyatakan nyata itu, yang nyata lah. Yang mewujudkan yang wujud itu, yang wujud. Apabila wujud, maka jirim. Nyata, jisim. Disebut dia jisim. Berbunyi dia jirim. Tuh. Tidak sama makhluk Rabbul Alamin, walaupun dia dicipta daripada yang bukan sesuatu, maka dia tak boleh dikatakan makhluk.
Yang dikatakan makhluk ini tidak mengandung rahasia Allah. Itu makhluk apabila tidak ada rahasia diri Tuhan kepadanya. Al-insan syirhi, al-insan syirku. Maksudnya al-insan syir ana wala sifatihi. Kau itu rahasiaku. Jadi kalau kau itu rahasiaku, maksudnya rahasia diriku. Tidak boleh dikatakan kau itu rahasiaku. Apabila kau itu rahasiaku, maka kau di dalam aku. Tidak boleh. Kenapa? Aku tak mengambil tempat dan bukan tempat. Apabila kau itu rahasiaku, maka kau bertempat pada diriku. Tak boleh. Aku bukan tempat. Kalau aku tempat, maknanya makhluklah. Batal keadaan Tuhan. Batal keadaan dirinya. Jadi dia tidak mengambil tempat dan bukan. Ditempatkan tidak boleh, tak juga mengambil dan bukan Itulah pengenalan sebenar-benar pengenalan diri Tuhan. Jadi kalau disebut Tuhan sudah tidak boleh. Kaum sufi tidak memanggil Tuhan itu dengan perkataan panggilan sebutan Tuhan. Batal. Dia tidak memanggil Tuhannya dengan sebutan nama. Itu kalau kaum sufi. Karena dia sebenar-benar kenal Tuhan. Apabila seseorang itu memanggil Tuhannya dengan sebutan nama, batal. Tiap-tiap yang bernama kan sesuatu. Sesuatu bukan berarti makhluk. Makhluk itu tidak mengandung rahasia diri Tuhan. Contoh, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu tidak ada rahasia diri Tuhan. Itu binasa sifatnya. Yang ada rahasia diri Tuhan tidak akan pernah binasa. Itu bangganya dipanggil Islam. Selamat. Maksud selamat tuh kan tak binasa. Maksud selamat nih binasa kah? Celaka kah? Hancur kah? Kalau dia binasa bukan Islam. Islam ni selamat. Jadi sesiapa yang tegak syahadatnya selamat dipanggil Islam. Jadi Islam itu selamat. Apabila tak tegak syahadat kamu tidak Islam, maka tidak selamat. Asas tu mesti Islam tu mesti syahadat. Barulah Macam mana nak solat Islam tidak? Tak selamat. Macam mana orang mau solat tak selamat? Banyak yang mau selamat dengan Islam saja tidak. Islam saja sudah selamat. Lagi solat, lagi puasa, lagi zakat. Sempurna Islamnya haji. Jadi keputusan suci itu, penamat daripada suci itu, haji namanya. Kesempurnaan diri suci itu, haji namanya. Jadi kalau ada haji yang tak suci, haji penipu. Kau tak suci. Maksud haji ini suci. Suci perbuatannya, suci hatinya, suci rasanya, suci perkataannya, suci pendengarannya. Itulah haji. Melaksanakan syariat ke tanah, barulah berbunyi Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dah pergi habis tu, tak balik lagi. Dia kembali kepada yang Maha Suci. Ini yang dipanggil inna lillah ilahi roji'un. Mana ada orang pergi haji balik lagi? Itu bukan pergi haji itu, pergi jalan-jalan.
Jadi kalau kau pergi haji balik lagi ke tanah Melaya ni, itu kau pergi bersia-sia. Pergi haji terus balik, habis penamat. Jadi besok kita pergi ni, kalau ada yang tak balik, selesailah sudah. Habis keputusan. 7 hari ke belakang ikut istrinya. Kalau tak siap mau berjumpa kepada diri yang maha suci, di mana pertemuan berjumpanya diri maha suci itu? Di sini. Untuk apa Allah katakan al-haram? Harmain itu untuk apa? Lah, di mana tempat yang dijamin Allah? 2 saja tempatnya. Madinatul Munawwarah, Makkatul Mekah. Itu tempat yang dijamin Allah. Lain itu tak ada jaminan. Tapi kan orang tak nak perkara ni. Bab ni orang tak suka. Haji, pergi haji habis-habis duit aja. Sia-sia aja pergi. Inilah ketidakpahaman dan paham yang salah. Diingat dia pergi haji itu pergi habis. Bukankah yang dikatakan pergi haji ini menemui panggilan Allah? Bukan. Pergi haji ini bukan menemui panggilan Allah kah? Mengapa pula kau balik lagi? Tuhan yang panggil kau. Kalau kau balik lagi, kau belum dipanggil tuh. Yang dikatakan dipanggil Allah, Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Tak balik kau lagi tu. Itu hakikat haji. Sempurnanya ilmu kesucian, sempurnanya bab kesucian ini, penamatnya habis di tanah suci. Itu dipanggil-panggil tanah suci itu, tempat kembalinya diri. Iya. Disitulah makam bab kesucian ini. Disitulah penamatnya bab kesucian ini. Jadi esok yang ikut tuh siap-siap aja lah, kau tak balik lagi lah. Kalau kau mengendaki nak balik lagi ke Malaysia ni, jangan kau ikut. Itu makanya dia ada masa usia. Kalau belum siap jangan. Cungap-cungap nanti. Tahu cungap-cungap? Apalagi yang belum, masih kotor lagi jiwanya, masih kotor lagi hatinya. Masih maksiat lagi pandangannya, masih maksiat lagi rasanya. Sampai sana memang nampaklah semua. Apa yang kau buat di sini, yang kau simpan tu kada kat sana, kau rasakanlah nanti. Adakah ku sediakan semuanya tu untuk kau senang-senang aja di sana? Lagi bagus bawa anak yatim. Untuk apa aku bawa yang kotor? Pelajaran kita ini apa nih? Bab kesucian tak? Nak dibagi dengan yang kotor? Berguguran lah besok. Jadi mesti dibuka. Jangan sampai di sana terkena nanti. Ada yang stroke kena, ada yang buta, ada yang sampai tak boleh jalan, ada yang terkencing. Macam mana nak melaksanakan umrah kalau terkencing terus? Batal lah. Ngaji semua. Itu makanya jangan tak mau. Kalau dikasih obat tu minum. Ini kasih obat, kalau tak kan aja ada yang kata pahit lah, tak sedap. Kalau yang sedap tu racun. Buat apa dibeli obat tu mahal-mahal tu kalau tak diminum? Untuk kau orang sehat, bersiap-siaplah pergi ke tanah suci. Ini ambil obat 3, 2 tapi ditengok-tengok aja di rumah. Ada yang sampai sekarang rebus pun tidak. Oh, ingat aku ni tak tahu ke muka-muka kau ni. Diletaknya aja. Masak pun tidak, masih utuh lagi. Kalau ku tunjuk hidungnya kan tak sedap. Tahu tunjuk hidung? Lupa. Nanti berangkat dah. Itu maksud guru tu. Tak kau minta pun ubat tu dibeli.
Suruh baik, suruh sehat pun susah. Bagus suruh mati aja lah kau. Suruh baik, suruh sehat. Program kita ni apa? Ada ke kau esok ku tengok terjungkir-jungkir di sana, tercungap-cungap, semput-semput? Salah lah aku. Ada dibagi tahu. Sihatkan badan, guru bagi ubat. Yang kau bebal sangat nih, balul, tak nak juga dibagi baik pun tak nak. Kan bagus dibagi mati. Ada diletakkannya jawaban. Bukan minta dengan di kedai. Betul, nak aku tunjuk orangnya. Malu kau nanti. Apa-apa yang kau buat bukan susah nak mengetahuinya. Dah buka kaji macam ni tak tahu aku muka kau ni. Maksudnya kerana sayangku inilah kepada kau. Ini bukan marah. Kalau marah tak aku bagi dah. Inilah sayang guru kepada murid. Boleh murid ni baik. Kalau tak nak, bawa balik bagi dengan kawan. Ini ambil. Bukan main lagi laju. Tak diminumnya. Kan sayang. Masa ambil tu dia ikut-ikut aja. Kawan ambil 2 dia pun 3. Kawan ambil 1 dia pun simpan 2. Dah terletak saja. Yang namanya ubat ni memanglah tak sedap. Yang sedap tu racun. Kau ditipu tu. Di lidah kau tu rasa sedap. Kau kena tipu. Ditipunya kau tu. Selalunya racun ni berbungkuskan yang sedap, yang nyaman, yang manis. Selalunya ubat ni nyata pahitnya kerana bermanfaat. Kalau darah kita ni manis, senang penyakit tu masuk. Kalau darah kita ni pahit, penyakit ni jauh. Habis nak aku bagi racun ke orang ni semua, baru kau nak. Kasih dibagi yang baik, nak yang racun. Kalau madu jangan. Jangan kau bawa balik madu. Pecah kepala. Siapa yang berani bawa madu balik rumah? Kalau tak kena penumbuk gajah bini kau. Madu jangan bawa ke rumah ya. Lain madu bawa? Boleh. Madu asli jangan bawa. Madu yang pakai kasut jangan bawa balik rumah